Wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada rakan-rakan media yang datang dari dekat dan jauh. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami Perikatan Nasional Selangor. Dan hari ini kita bertempat di Pejabat Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor di Shah Alam. Dan terima kasih kepada semua hadir. Terima kasih kepada tetamu kita yang hadir pada pagi ini yang kita raihkan Syed Ubaid dan bersama dengan kita untuk kita membuat satu kenyataan media. Press conference kita pada hari ini akan membicarakan satu topik yang saya kira penting kepada seluruh rakyat khususnya di Selangor dalam kita menuju fasa 5 hari ke arah hari mengundi bagi pilihan negeri Selangor. Bapak-bapak sekalian, mungkin untuk makluman Perikatan Nasional Selangor meletakkan 56 calon di semua kerusi Dewan Negeri Selangor, dan kita yakin semua calon ini, dan kita pun dah engage media dalam siri press conference pada minggu lepas untuk memberitahu tentang bagaimana credibility calon-calon kita. Dalam fasa yang ada sekali tuan-tuan sekalian, semua calon sibuk dalam fasa kempen. Kita nak memaklumkan kepada seluruh rakyat negeri Selangor yang kita committed dengan calon yang kompeten dan kita bersih dan stabil, khususnya di Selangor ini dan di semua 6 negeri dalam pilihan raya negeri pada hari ini. Namun tuan sekalian, mungkin semalam kita dikemparkan dengan report kepada SPRM, dan sebelum pada itu sendiri kita dapat lihat bagaimana pendedahan yang dilakukan oleh RPK Raja Petra berkaitan dengan sosok tokoh yang kita kira penting yang selama ini menerajui kerajaan negeri Selangor, iaitu MB Negeri Selangor Amiruddin Syari. Dan setelah mungkin hari ini Cikgu Ubaid akan membuat sedikit, saya kira persembahan lah, cikgu, persembahan untuk kita menunjukkan beberapa fakta penting berkaitan dengan Selangor pada tempat itu sendiri. Mungkin saya rasa ini satu maklumat penting yang akan dikemukakan dan dipersembahkan kepada media. Jadi insyaAllah dengan tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Cikgu Ubaid yang merupakan AJK Penerangan Pilihan Raya PN Pusat, dan pada ini saya mewakili Perikatan Nasional di Selangor yang akan mengemudi majlis kita pada tengah hari ini. Segala hormatnya saya mempersilakan Cikgu Ubaid. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih pada teman-teman media yang hadir. Pertama, sidang media ini terbahagi kepada dua. Isu yang pertama ialah berkenaan dengan isu tanah bernilai 10 bilion dan kaitannya dengan Raja Judi Vincent Tan. Pertama, Raja Petra telah mendedahkan. Kedua, Sanusi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah telah mengulang sebut. Dan Sanusi telah diberi letter of demand, tindakan undang-undang, kerana menyebut berkenaan dengan perkara tersebut. Hari ini saya ingin memaklumkan, pada 6 Ogos semalam saya telah membuat laporan SPRM berkenaan dengan perkara tersebut. Laporan saya dilampirkan hampir 200 helai dokumen berkaitan, termasuk bertaraf sulit, antaranya 5 kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan salinan perjanjian antara Landasan Lumayan dan Berjaya Land Berhad, serta salinan surat dalaman kerajaan. Ada beberapa benda nanti kita akan tunjuk, tetapi saya tidak boleh mengedarkan pada peringkat ini kerana ia bertaraf sulit. Jadi kalau orang Selangor nak tengok apa sebenarnya, mungkin selepas kerajaan baru angkat sumpah nanti, kita boleh minta kerajaan baru untuk klasifikasikan semula dokumen-dokumen ini sebagai umum. Melalui dokumen yang dihantar, jelas menunjukkan bahawa telah berlaku beberapa salah laku teknikal dan salah laku moral. Kerajaan Negeri Selangor yang diketuai oleh Amiruddin Syari selaku Menteri Besar Selangor telah memberikan projek membersihkan Sungai Kelang kepada sebuah syarikat dinamakan Landasan Lumayan Berjaya Sendirian Berhad.
Projek itu bernilai 700 juta tanpa melalui proses tender terbuka. Walaupun ia syarikat SPV, syarikat bertujuan khas, tetapi ia bukan dikawal kerajaan negeri. Kerana kerajaan negeri hanya memegang minoriti, manakala majoriti telah dipegang oleh Berjaya Land Berhad, anak syarikat Berjaya Group yang diasaskan dan dimiliki oleh Vincent Tan. Syarikat ini sendiri beralamat di Berjaya Times Square, di mana hampir semua syarikat Vincent Tan berkubu. Sangat luar tabi'i apabila Menteri Besar serta Exco Izham Hashim sendiri duduk dalam syarikat dan terima allowance yang dikawal oleh Berjaya Land, tetapi kerajaan anugerahkan projek kepada syarikat tersebut. Saya tunjukkan di sana. Pertama, bila kita cari balik landasan lumayan Berjaya Senyap Berhad, secara jelas carian yang bertarikh 1/3 menunjukkan bahawa Berjaya Hartanah ataupun Berjaya Land menguasai syarikat pada kadar majoriti. Jadi yang mengatakan ini merupakan anak syarikat kerajaan negeri adalah tidak betul. Kerana apa? Kerajaan negeri tidak boleh mengawal. Menteri Besar dan Exco duduk di situ hanya mendengar arahan kerana dia minority director. Bukan itu saja, saya nak tunjuk juga beberapa dokumen-dokumen yang kita lampirkan, tetapi saya tidak ada kemampuan pada kedudukan ini untuk mengedarkan, kerana ini adalah dokumen-dokumen yang diklasifikasikan secara sulit. Yang ada dalam tangan kita ialah perjanjian pembentukan syarikat tersebut. Kita ada presentation dalam kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Kita ada surat-surat dalaman, termasuk juga kita ada kertas cadangan penuh ke arah SPV ini. Bukan itu saja, saya nak bagi tahu juga saudara, bagaimana syarikat, apabila kita menyebut soal syarikat tersebut tidak ada kena-mengena dengan Amir ataupun Vincent Tan, saya boleh tengok apa yang Sanusi sebut itu adalah betul. Vincent Tan ada dalam syarikat itu. Tetapi melalui carian yang terbaru pagi tadi, saya percaya kerana serangan yang dilakukan, pembongkaran yang dilakukan, Vincent Tan telah keluar daripada syarikat ini. Tetapi Amiruddin dan juga Exco Kerajaan Negeri ada dalam syarikat ini. Ia adalah benda yang selalunya bukan resam, luar tabi'i. Selalunya pegawai seperti pegawai kewangan ataupun pejabat-pejabat awam ataupun syarikat induk yang memegang syarikat ini duduk menjaga kepentingan kerajaan sebab dia minoriti. Tetapi malangnya, kerana apa di sebalik projek ini, dia duduk dalam syarikat tersebut. Secara rumusannya, saya nak bagi tahu ialah melalui dokumen yang dilampirkan jelas menunjukkan landasan lumayan mengendalikan Selangor Maritime Gateway yang merupakan syarikat dikenal pasti bermasalah. Syarikat ini pun sebenarnya bermasalah sebelum ini melalui laporan-laporan audit, tetapi malangnya terus diberi kuasa. Sangat menjolok mata apabila landasan lumayan Berjaya Senyap Berhad melalui projek ini telah memiliki 600 ekar tanah. Ini juga yang disebut oleh Menteri Besar Kedah, yang ramai sebut, yang dia nafikan. Saya nak bagi tahu saudara, ini bukan kita cakap. Ini dalam website keratan, dalam laman rasmi syarikat ini menyatakan saudara,
menyatakan, ini laman rasmi dia, menyatakan bukan kita sebut, benda ni dalam laman rasmi dia sendiri. 55% dipegang oleh Berjaya Land, 45% dipegang oleh sebuah anak syarikat kerajaan negeri. Dan lebih malang lagi, saudara boleh tengok, dia sebut dengan jelas 600 ekar, 56 kilometer dengan nilai 10 bilion gross development value. Jadi Amir nak nafi kat mana ni? Maksud dia ada dalam sebuah syarikat. Syarikat ni bukan syarikat kerajaan negeri. Dia telah pengerusikan mesyuarat negeri. Dia yang value 700 juta. Dia bagi bersih sungai 700 juta tu kepada sebuah syarikat yang dia duduk makan allowance dan bukannya majoriti pun. Bukan anak syarikat kerajaan negeri. Dan kemudian nak bayar, tak boleh bayar, maka dia telah bagi tanah, swap tanah kepada syarikat tersebut, dan syarikat ini dikuasai oleh Vincent Tan melalui Berjaya Land. Jadi saudara yang saya hormati sekalian, saya nak bagi tahu lagi bagaimana bila kita dituduh judi, toke judi, sebagainya. Saya nak bagi tahu bagaimana puak-puak ni sebenarnya yang diternak oleh toke-toke judi ni. Saudara kena tengok, ini antara dia. Sebaik saja Anwar angkat sumpah, saudara kena faham sebuah syarikat nama dia 7-Eleven. 7-Eleven. 7-Eleven ini dipurnyai oleh Berjaya Group. Pengerusi dia ialah anak Vincent Tan, pengerusi 7-Eleven. Anwar angkat sumpah, Vincent Tan buang anak dia, lantik setiausaha politik Anwar Ibrahim Farhaj Salvador. Jadi saya boleh faham kerangka bagaimana mereka bekerja. Itu satu benda lah, kamu dibela dan dipelihara dan diternak oleh token judi. Tetapi soal dia di Selangor, saya kena faham bahawa nilai tanah 10 bilion sebagai tukar ganti, dan ini adalah milik rakyat negeri Selangor. Lebih malang lagi, bukan saja isu tanah, saya juga mempunyai detail, iaitu hutang geran kerajaan negeri, hutang kerajaan negeri kepada syarikat tersebut, bagaimana dia waive kerajaan negeri hilang premium tanah, dan hasil batuan pasir yang juga terlibat dalam projek itu turut tidak ada penyataan bagaimana hasil itu dikutip. Jadi secara rumusannya dalam bab yang pertama ialah, Amir, kamu tak perlu pusing, jangan salah guna mahkamah, jangan salah guna proses mahkamah untuk menutup penipuan dan bagaimana kaitan kamu merugikan kerajaan negeri dengan syarikat judi ini. Kedua, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya nak sebut ialah kerajaan negeri perlu didesak untuk menyatakan status hutan simpan Bukit Laguk. Adakah kerajaan negeri telah menggunakan terma baru bagi merogol kawasan hijau tanpa menukar taraf hutan simpan? Hutan simpan Bukit Laguk telah diteroboh, ada projek masuk, tetapi kita nak tanya, dia masih hutan simpan atau tidak? Kedua ialah, diperkenalkan tiba-tiba ada istilahnya apa? Kuari hutan. Adakah kuari hutan boleh dilakukan dalam hutan simpan? Menurut dokumen yang kita temui, menunjukkan 27 plot kuari hutan telah diberikan kepada pelbagai pihak untuk dibangunkan. Dan lebih seronok, saudara, sangat-sangat luar tabi'i, di antara 27 plot itu, Menteri Besar Incorporated, syarikat Menteri Besar diperbadankan, dapat kuari hutan dalam hutan simpan Bukit Laguk. Yang saya rasa dia tak masuk akal. Di luar tabi'i lagi satu benda, apa dia? Jabatan Hutan diwujudkan untuk jaga hutan. Di bawah kerajaan luar tabi'i Selangor ini,
dia telah memberi di antara 27 plot hutan simpan ini, salah satunya kepada Koperasi Jabatan Hutan Selangor. Saya ada syak dan saya rasa ramai ada kongsi syak dengan saya. Adakah kau bagi semua pihak ini untuk tutup mulut supaya Jabatan Hutan tak cakap apa berkenaan dengan agihan dan sebagainya. Di antara 27 plot tersebut diperolehi, kita tak sempat lagi teliti. Saya telah meneliti satu syarikat sahaja, nama dia Jernih Jasa Sdn Bhd. Jernih Jasa Sdn Bhd dipercayai syarikat bertaraf RM2, dipercayai, tetapi yang sahihnya baru ditubuhkan sebelum dia dapat anugerah kuari hutan tersebut. Syarikat ini dimiliki oleh Khairul Afiq Abdul Rahim berusia 30 tahun ketika syarikat ini dapat anugerah projek juta ringgit, plot kuari hutan di Bukit Lagong. Amiruddin kena jawab kerana kita terkejut. Carian kita menyatakan bahawa Khairul Afiq Abdul Rahim merupakan ahli keluarga ataupun lebih tepat lagi Timbalan Ketua Keadilan Gombak dan juga setiausaha politik di kawasan punya anak. Maksud dia ialah, saya nak bagi tahu, adakah 27 plot ini kau bagi-bagi sebagai dana politik sesama kau faraidkan untuk tutup mulut, kau bagi jabatan hutan, kau bagi pegawai kerajaan, semua dapat plot. Jadi ini adalah sahih di mana dia kena jawab macam mana anak pegawai kamu buka syarikat baru, umur muda 70 tahun dan diberi benda ini. Lebih menarik, apa dia? Ini lebih menarik dan lebih luar tabi'i dan lebih pelik. Carian kita sebentar tadi menemukan pada September 2022, sebuah NGO dikenali sebagai Projek Pendedahan Rimba atau dalam bahasa Inggeris akronimnya RDP telah mendedahkan hutan simpan Bukit Lagong dijual pada harga 1,500 seekar dalam laman web HPRO, dalam laman web HPRO. Secara keseluruhannya, saya boleh tengok ni dia boleh dapat kuari, dia jual atas talian. Kau ingat ni reseller Shopee apa? Reseller beg tangan. Secara keseluruhannya sejumlah 40,468 hektar hutan simpan sedang dijual di laman web untuk tujuan kuari, di mana peta yang ditandatangani Pengarah Jabatan Hutan Selangor Muhammad Ridwan Endut yang ada 27 plot tersebut telah diiklankan sekali dalam iklan itu. Ini menunjukkan syarikat-syarikat yang dapat bukan syarikat kuari. Tak kompeten langsung. Kalau dia dapat, dia buatlah. Tapi kerana syarikat, mungkin syarikat RM2, syarikat baru. Tetapi apabila dia dapat, dia telah jual sekali buy back dengan itu. Ini telah berlaku di banyak tempat. Kita hanya sempat dalam masa yang singkat ini mendedahkan satu. Hutan simpan Bukit Lagong, kamu jual atas talian dan antara yang dapat yang kita sahkan ialah anak kepada Timbalan Menteri Besar di Gombak. Ini hanya sebahagian daripada skandal misteri pengurusan luar tabi'i Kerajaan Selangor. Dalam masa terdekat, saya akan mendedahkan satu lagi penyelewengan sistem e-wallet Kerajaan Selangor. Ini lebih besar dan ini merupakan skim pencen kepada salah seorang ahli politik kanan negeri Selangor. Penyelewengan dalam JLC dan agensi kerajaan negeri, kita zoom in dengan Yayasan Selangor. Ketiga, penyelewengan perlombongan pasir dan batuan di mana semester telah diketepikan oleh
yang begitu berjasa mengumpul harta, memberi sumbangan kepada kerajaan negeri telah diketepikan oleh kerajaan rejim campuran yang sekarang diketuai oleh Amiruddin ini telah berlaku. 3 perkara ini dalam 48 jam kita tengah menyusun data, kita akan buat pendedahan segera kepada Amiruddin, Amir dan rejim campuran yang ada, sama ada di peringkat pusat ataupun di peringkat negeri. Kamu sangat munafik. Kamu kerahkan polis dan salah guna sistem mahkamah bagi membungkam kebebasan bersuara untuk menutup kegiatan luar tabi'i sakau kamu. Persoalan rakyat dan pembongkaran harus Amir sama ada di peringkat negeri ataupun Anwar Ibrahim di peringkat pusat untuk jawab. Jadi 2 isu hari ini, satu berkenaan dengan tanah 10 bilion dan kaitan dengan Vincent Tan. Yang kedua ialah bagaimana Bukit Lagong dihancurkan dan diagihkan sesama mereka. Ada sebarang pertanyaan? Ya. Sila. Sebelum difahamkan, MB ada jelaskan dia buat statement dalam sidang tu. Jadi apa komen apa statement berkenaan dengan apa? dengan yang 10 bilion tu? 10 bilion. Pertama, Menteri Besar saya sebut, Menteri Besar kata ini anak syarikat kerajaan negeri. Tolong bagi tahu saya, anak syarikat kerajaan negeri. Saya ni biasa ceramah ayat sidang media ni kena hati-hati. Nak cakap celah mana? Tapi apa namanya ni, anak syarikat kerajaan negeri, tapi dia tak menguasai. Sebab tadi kita baru tunjukkan dia minoriti, dia pemegang minoriti dalam syarikat tersebut. Syarikat tersebut dikawal oleh Berjaya Land. Jadi pertama. Kedua ialah syarikat tersebut dia pengerusi dia pengerusikan mesyuarat, dia ada kepentingan dalam syarikat, dia bagi kepada syarikat dia. Dan ini perlu diselesaikan dan dia perlu berdepan. Sama ada dia salah morally atau technically by law, itu dia kena jawab lah. Tapi dengan orang bercakap, dia terus hantar surat legal letter dan sebagainya, itu tidak betul. Untuk dia jawab dan berpusing-pusing dalam parlimen seperti dalam Dewan Undangan Negeri seperti Anwar, bagi saya telah menjawab semua jawapan dia. Sila, kalau ada lagi soalan, sila. Yang untuk report SPRM tu, dua-dua isu ni kan ataupun hanya satu saja? Tak, kita buat semalam spesifik kita buat semalam berkenaan dengan 10 bilion yang saya sebut itu. Saya hantar dokumen dan saya buat rumusan. Sebab kini panjang dan saya buat rumusan dia dan saya hantar sekali dengan thumb drive yang mengandungi semua minit mesyuarat, esko dan sebagainya. Dan saya merasakan SPRM tak perlu susah payah. Semua dokumen lengkap. Bukan setakat dia harus memulakan siasatan, dia boleh menutup siasatan dia dengan segera pun. Semua dah dihantar bila tu? Semalam saya hantar pukul 11.40. Saya masuk cross pintu pagar SPRM 11.40. Dan kali ni Azam Baki tak boleh nak cakap berpusing-pusing sebab pegawai dia cop dan mereka terima. Dan saya dah menerima nombor laporan tersebut. Cikgu. Ya. Sebelum ini dilaporkan MB dan LSB hantar surat tuntutan kepada cikgu dan juga Sanusi. Saya pelik sebab saya tak dapat lagi. Saya tidak dapat lagi. Dan saya sangat bergembira kalau dihantar kepada saya. Macam saya cakap tadi, ni semua puak-puak munafik. Masa dia komen semua benda 1MDB lah apalah yang separuhnya betul, separuhnya memang palsu pun kan. Jadi tapi bila orang pertikai, kita bertanya, kita minta dia respon. Ternyata semua dokumen ada, dia kena jawab lah. Tapi dia nak menyalahgunakan proses mahkamah untuk mendiamkan orang tertentu
Amir, kita bukan zaman itu lagi. Zaman sekarang orang sangat terbuka dan maklumat berada di hujung jari. Cikgu Mat berdepan apa tindakan pendedahan ini daripada? Setakat ini belum lagi. Saya baru difahamkan tadi teman wartawan cakap ada legal letter yang dihantar, ya, tapi saya tidak menerima sebarang lagi. Saya baru difahamkan saudara Sanusi menerima LOD daripada katanya Winston Tan sendiri. Cikgu buat report daripada pejabat SPRM ke? Ya, saya buat laporan SPRM semalam di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Sila, ada lagi? Farhan? Kenapa mungkin sekarang pendedahan dibuat sebenarnya? Pertama sekali ialah baru sekarang semua dokumen kita dapat lengkap. Satu. Kedua ialah sebab saya lakukan kerana penafian MB buat sekian kalinya memang nampak sangat menipu. Jadi kerana itu kita keluar dan kita hantar laporan itu. 48 jam, 3 benda yang dikatakan. Ya, dalam 48 jam lagi 3 perkara berkenaan dengan sistem e-wallet, JLC dan agensi kerajaan. Kita akan zoom in beberapa agensi antara dia Yayasan Selangor yang sedang mengalami masalah kewangan. Dan ketiga ialah berkenaan dengan perlombongan pasir dan batuan di mana semester telah diketepikan sebegitu saja untuk memenuhi kroni dan syarikat yang rapat dengan pimpinan PKR. Jadi is it accurate fakta yang Cikgu Mat katakan syariah ni semua? Ya. Sebab saya present siapa yang nak ambil tangkap layar boleh, kecuali tangkap layar dokumen yang bertitle sulit. Tetapi SSM dan sebagainya semua boleh kita boleh kongsi. Sebab yang sulit saya tak nak sebarkan, kecuali rakyat Selangor nak tengok dia menangkan kerajaan Perikatan Nasional. Dan saya tak boleh janjilah sebab kita pun bukan kerajaan Selangor, tetapi saya percaya bahawa menteri besar yang baru akan usaha untuk klasifikasikan dokumen-dokumen ini untuk tontonan rakyat semua. Maksudnya semua bukti yang dah diserahkan kepada SPRM. Ya. So, maksudnya selepas menang dan akan ada lebih banyak pendedahan dibuat. Itu saya tidak pasti, kena tanya di pihak kerajaan yang memerintah lah. Tetapi dalam perkara yang saya dedahkan ini sudah pasti saya akan mendesak kerajaan yang baru nanti, insya-Allah. Sebab kalau orang Selangor nak tengok dokumen-dokumen tersebut, dia boleh pergi dan kerajaan yang baru perlu bertanggungjawab untuk mendedahkan semua ini. Antara dia ialah ini adalah punca dia. Kertas pertimbangan Majlis Tindakan Ekonomi Selangor, MTES Selangor, kan, yang ada hampir ke semua data tersebut. Dan dalam tangan kita, saya nak beritahu, kita ada surat pembentukan syarikat, kita ada ni semua presentation dalam MTES. Dan kita ada surat perjanjian penubuhan syarikat itu pun. Cikgu, Ya. dari dulu saya tanya, yang jenis agensi yang berhad ni, bila dia ditubuhkan ya, sebelum dia memperoleh anugerah kuari hutan ni dekat Lagong ni. Dekat Lagong, hutan simpan Bukit Lagong. Okey. Ia tahun yang hampir tahun yang sama dengan penganugerahan tersebut. Tetapi maklumat detail prestasi syarikat yang mengandungi tahun penubuhan dan kewangan syarikat, audit tahunan, kita sedang usaha dapatkan.
dan juga penganugerahan projek undangan kepada syarikat jenis jasa ni? Kalau tak salah saya, proses itu pada tahun 27 syarikat 2021 hingga 2022. On detail that pun kita nak dapatkan juga. Tetapi hakikat yang dia tak boleh elak apa dia? Syarikat anak kepada timbalan dia di Gombak dan pegawai dia di kawasan dapat kuari hutan simpan. Ni kali pertama kita dengar kuari hutan simpan, yang mana dia kemudiannya dijual melalui The Edge Prop. The Edge Property ni dia ada laman web dia yang boleh jual atas talian. Punya Teruk Selangor ni kuari jual online sekarang ini. Maknanya betul-betul luar tabi'i dah Selangor ini. Ada lagi dalam web? Ada lagi, sekarang saya rasa dah habis dijual. Dah habis dijual. Tetapi carian pada hujung tahun 2022 dia masih ada. Kena tengok balik history. Dia masih ada. Dan dia telah sebenarnya jauh lebih awal telah didedahkan oleh sebuah NGO yang diberi nama Projek Pendedahan Rimba, iaitu RDP. Jadi ada masa untuk MD tetapkan 24 jam ke Cikgu Pat tetapkan untuk MD jawab? Oh, dia terpulang pada dia. Dia nak jawab sekejap lagi, atau dia nak jawab sebagai Ketua Pembangkang, ataupun dia nak jawab sebagai Naib Presiden Keadilan setelah tak ada kursi, terpulang pada dia. Sebab bagi saya ialah kalau dia rasa bertanggungjawab, dia perlu jawab benda ini. Dan dia perlu jelaskan bukan saja kepada pengundi dia dalam kawasan dia, tetapi keseluruhan Selangor dan rakyat Malaysia. Ini melibatkan hutan simpan, bukan melibatkan integriti semata-mata. Ini isu alam sekitar. Selain menjawab, kalau ingin berdebat bersama dengan Cikgu Pat, bersedia? MB nak berdebat dengan saya? Saya tak percaya dia berani berdebat dengan saya. Mengenai isu ni? Mengenai isu ini. Ya, soalan ni. Tanya yang 27 plot tanah bagi diberi kepada jenis jasa sistem, berapa keluasan? Ada tak? Keluasan kita belum dapat detail. Yang kita ada, saya sebut dengan jelas, peta penuh Jabatan Hutan, iklan tersebut, dan kita telah zoom in syarikat-syarikat yang dapat. Benar, senarai 27 syarikat. Antara dia Menteri Besar Incorporated, antara dia adalah Koperasi Jabatan Hutan, dan kita buat carian baru satu. Kita nak buat carian semua, tapi baru satu kita dapat, iaitu syarikat Jenis Jasa Intan. Bila kita zoom in, nama itu Khairul Anwar bin A. Rahim. Ini nombor kad kenalan dia. Dan bila kita buat carian selanjutnya melalui Facebook, melalui media sosial dan sebagainya, menemukan kita bahawa ini anak kepada timbalan Ketua Keadilan Gombak, yang di mana Amir ketuanya. Sebenarnya baru sebegini yang terjadi, ini baru sebanyak sekarang semua persentan. Benda ni boleh jadi kat pihak-pihak lain sekali ke yang tidak terlaksana? Saya tak. Okey, saya tak faham macam mana. Jadi cakap pasal, saya tengok macam cara MD Selangor beri projek kepada Vincent Tan. Okey. Ada lagi tak setakat ni yang orang yang bilioner lain terlibat selain daripada Vincent Tan? Saya tak ada dalam kedudukan ingin menjawab. Itu kena tanya Menteri Besar. Kita dalam pelbagai sekatan, sebab mereka kononnya telus dan sebagainya, tapi mereka selindungkan semua benda. Kita terpaksa cari satu-satu, kan.
Dan ini alhamdulillah kita jumpa. Yang kita tak jumpa tak tahu banyak mana lagi. Ada last soalan kalau ada? Ya. Cik Kuat, mungkin saya tanya soalan tu. Banyak isu di Selangor ni. Tapi kenapa Datuk Menteri Besar begitu defensif nak saman bila sentuh isu landasan lumayan, dan kenapa ini tidak turun saman? Bagi saya ialah pertama, orang salah memang takut. Kedua ialah ini membentukkan kemunafikan ketika kamu jadi duduk di sebelah pembangkang, kamu sebut persoalan kebebasan bersuara, rakyat perlu bangkit, rakyat perlu bertanya kepada kerajaan, kan. Yang ketiga ialah kerana dia kena hentikan sebab setakat ini. Sebab ini saya yakin, tak semesti betul, tapi saya yakin ada banyak lagi kecurangan-kecurangan luar tabi'i yang dibuat. Dia tak nak terdedah lebih banyak. Adakah Perdana Menteri Sri Terlibat sebagai kita sedang teliti beberapa fakta. Sebab persoalan dia ialah penyelewengan perlombongan pasir. Kita mula menghidu pengaruh Anwar Ibrahim di belakang itu. Saya tak pelik kalau REE di Kedah pun bagaimana Datuk Seri Anwar dikaitkan dengan pelbagai perkara tersebut. Begitu juga di Selangor yang sudah lama menjadi lubuk kepada parti dia. Kemungkinan UMNO juga terlibat. Setakat ini saya tidak punya jejak, tidak punya jejak yang untuk dikaitkan dengan UMNO. Tapi saya kesianlah, UMNO ni kuda je kot pada mereka ini, kan. Setakat ini tidak ada lah. Okey, saya kira terima kasih kepada semua. Okey, ya. Tadi je dah. Last. menjelang PLN kan? Ya. Macam isu-isu ini memang satu perkara yang akan timbul lah. Setiap tagar terlibat ke mana itu hak terlibat sendiri lah. Jadi kalau mengikutkan pemerhatian terlibat selepas pada gabungan PLN personal punya pandangan lah, dan luar daripada konteks untuk yang kita hari ini lah. Gabungan KL dengan BN untuk kali pertama mana dia lah masuki PLN kali ini. Jadi cikgu pun bukan orang asing dalam politik. So bagaimana juga melihat Selangor dengan gabungan ini akan memutang dengan BN tradisional di bawah PAS dan juga satu. Maksud dia nak tanya bahawa gabungan PNBH ni akan kekal? Bukan. Pakatan PN ni first time diorang. Okey. So kita juga orang politik juga. So isu-isu begini ni satu perkara yang jelas. Okey. Apa persentage terlibat mana diorang bangku mengekalkan kerjaan yang diorang tak ambil sebelum ni selepas pada PLN. Okey, baik. Pertama sekali ialah bagi kerajaan negeri Selangor, saya percaya dan yakin dengan syarat semua keluar mengundi beramai-ramai. Keluar mengundi beramai-ramai. Jika peratusan mengundi melebihi 80%, saya percaya kita boleh dapat 2/3 daripada kerajaan negeri Selangor. Maksudnya Perikatan Nasional. Ya. Dengan syarat semua keluar beramai-ramai. Jika tidak, kita kena usaha kuat lagi lah. Okey, baik. Kalau tanya saya kekal atau tidak kekal PH atau dengan BN, dia bergantung kepada Anwar nak lepaskan atau tidak Kes Zahid. Barisan Nasional dengan kita Perikatan Nasional selesa. Dengan PAS masa Muafakat Nasional lah jauh lebih selesa. Tapi silapnya kita ialah kerana kita tak nak lepaskan Zahid. Jadi kalau Anwar tak lepaskan Zahid, saya pun percaya bahawa kerajaan itu akan tumbang. Sebaik saja Zahid rasa tak selamat nak masuk penjara. Jadi saya ucap terima kasih. Dua isu ini, ya, dan ada 3 isu dalam 48 jam. InsyaAllah saya cuba selesaikan kerja rumah saya, ya. Homework ini saya cuba selesaikan dan saya akan present. Dan 3 perkara ini dia sebenarnya lebih mengejutkan. Lebih mengejutkan. Satu ialah pencen, boleh dikatakan
The pencen ahli politik ini, skim persaraan dia, dan bagaimana Yayasan Selangor, sebuah yayasan yang dibanggakan, akhirnya bergoyang, dan penyelewengan perlombongan itu lebih menarik sebab mungkin ada bau Anwar Ibrahim di situ. Jadi sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masa berjumpa.